Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chondi. Tumpuan berita malam program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 yang membuat kemunculan semula selepas 2 tahun ditunda akibat pandemik COVID-19 dijangka dimeriahkan dengan kehadiran lebih 6,000 warga Sarawak di Semenanjung Malaysia. Program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 akan berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC di Kuala Lumpur pada Sabtu iaitu 15 Oktober ini. Program ini merupakan platform untuk mengeratkan perpaduan dan kesatuan dalam kalangan anak-anak Sarawak yang terdiri daripada pelbagai lapisan latar belakang yang berada di Semenanjung Malaysia. Pengisian program dimulakan pada jam 9 pagi Sabtu dengan pameran Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 dan Sarawak Dialog PCDS 2030. Sesi Town Hall bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg merupakan acara tumpuan yang paling dinantikan oleh para hadirin pada pukul 4 petang Sabtu. Malam kemuncak program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 iaitu Majlis Makan Malam Anak Sarawak pula akan dihadiri Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Premier Sarawak serta isteri Dato' Amar Jomani Tun Tuanku Bujang turut dijangka hadir memeriahkan majlis tersebut. Malam kepuncak tersebut juga akan dimeriahkan menerusi persembahan daripada para penggiat seni Sarawak. Untuk rekod, program ini dianjurkan oleh Persatuan Sukarelawan Sarawak, Sarawak Volunteers dengan sokongan Kerajaan Sarawak. Dalam perkembangan yang sama, semasa meninjau persiapan akhir program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 di MITEC Kuala Lumpur pada petang Jumaat, Menteri Kanan Kerja Raya merangkap pengerusi Jawatankuasa Penganjur Lan Berambih, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, program ini akan menjadi platform mewujudkan peluang interaksi antara pelajar Sarawak yang berada di Semenanjung Malaysia dengan kepimpinan Kerajaan Sarawak. Jelas beliau, program yang majoritinya dihadiri para pelajar dari Sarawak itu mampu mendekatkan para pelajar dengan kepimpinan negeri. Menurutnya, pameran Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 dari agensi kerajaan berkaitan akan mendedahkan para pelajar Sarawak dengan keperluan dan kehendak negeri dari segi kerjaya dan pembangunan. Supaya khususnya rakyat Sarawak yang berada di Semenanjung, pelajar-pelajar mengetahui. Dan bila mereka mengetahui apakah perancangan di peringkat negeri, mereka dapat dalam proses belajar ini menyiapkan diri mereka untuk memenuhi keperluan yang dikehendaki oleh Sarawak. Supaya kesesuaian bila mereka graduate nanti, mereka dah dapat memenuhi apa saja ruang dan peluang yang ada diwujudkan dalam Post-COVID Development Program 2030 Sarawak. Datuk Sri Fadilah menambah, para pelajar juga berpeluang untuk berinteraksi terus dengan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO termasuk kepimpinan belia dalam sesi forum berkaitan dengan program pembangunan di Sarawak. Selain itu, beliau berkata para pelajar turut mempunyai peluang berinteraksi dengan peringkat tertinggi Sarawak dalam sesi Town Hall bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg. Dan Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier petangnya, yang ini ialah peluang untuk mereka berinteraksi direct untuk meluahkan apa saja problem cadangan yang mereka boleh kemukakan direct kepada Yang Amat Berhormat Premier kita. So this is sebenarnya tujuan Lan Berambih, iaitu interaksi di peringkat kepimpinan tertinggi kerajaan Sarawak dan juga pegawai-pegawai kerajaan dengan anak-anak Sarawak yang berada di Semenanjung. Salah satu contoh bila kita membuat Lan Berambih dengan interaksi Town Hall dulu ialah bila mereka menyuarakan permasalahan tambang kapal terbang pergi dan balik yang amat mahal. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kehadiran orang ramai termasuk para pelajar pada edisi kali ini terpaksa dihadkan sekitar 6,000 orang memandangkan negara masih berada dalam fasa endemik. Paparan seterusnya, Kerajaan Sarawak sentiasa mengalu-alukan usaha sekolah dan mana-mana pihak dalam memastikan aspek kesihatan fizikal murid-murid dipelihara. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju, Dato' Majang Renggi, selain kesihatan fizikal, kesihatan mental juga tidak kurang pentingnya bagi murid-murid sekolah. Justru kita tidak boleh memandang ringan ataupun menganggap gangguan mental sebagai perkara kecil. Kita juga tidak boleh menganggap masalah mental hanya melibatkan orang dewasa
maupun warga emas sahaja. Bahkan ianya turut melibatkan kanak-kanak dan golongan remaja. Malah gangguan emosi di kalangan kanak-kanak dan remaja di negara kita telah menunjukkan peningkatan yang membimbangkan. Jika tidak diambil tindakan di peringkat awal, ianya akan menjadi punca berlakunya perkara buruk yang mungkin sukar hendak dirawat ataupun dipulihkan dan boleh membawa maut. Beliau berucap merasmikan laman minda sihat di Sekolah Kebangsaan SK Kidurong Bintulu pada Khamis. Terdahulu, Guru Besar SK Kidurong Sintan Lugar dalam ucapan aluannya berkata, SK Kidurong merupakan salah satu daripada 28 buah sekolah di Sarawak yang dipilih dalam menjayakan program Laman Minda Sihat. Pada majlis itu, Datuk Majang telah memberi peruntukan sebanyak RM5,000 kepada SK Kidurong bagi menaik taraf Laman Minda Sihat. Berita di Miri, bahagian Miri kini telah mempunyai bakmal dalam menganalisis minyak selepas mendapat bantuan dari Shell Miri. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Pelancongan, Datuk Sebastian Ting Chu Yu berkata, makmal itu membolehkan syarikat Sarawak menganalisis minyak dalam masa yang lebih singkat, iaitu 1 atau 2 hari. Beliau mengucapkan tahniah kepada Kinsa Jasa Sdn Bhd kerana berjaya menubuhkan makmal minyak pelincir ini. Ujarnya, kini dengan makmal baru ini membolehkan laporan makmal akan dipendekkan. Ini berita baik untuk semua pemain industri minyak dan gas di Miri. Katanya semasa berucap merasmikan pelancaran rasmi makmal minyak pelincir di Kinsa Jasa Sdn Bhd di Miri baru-baru ini. Sebelum ini, sampel minyak perlu dihantar ke Kuala Lumpur dan Singapura untuk pengujian dan mengambil masa selama 28 hingga 30 hari. Manakala masyarakat pelbagai kaum di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pujut digesa terus memperkukuhkan perpaduan dan hidup bersatu padu. Menurut Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang, hanya dengan perpaduan sahaja membolehkan masyarakatnya hidup aman sejahtera. I hope you will use these allocations for the benefit of your organisation members as well as for the community in general. Yeah? The purpose is, of course, we want to build a united, harmonious society so that all of us can be together. So this is very important. So as I said, the important thing here is use the allocation for the benefit of your members as well as your community. Katanya semasa berucap dalam majlis penyerahan cek projek kecil Lembaga MRP Dun Pujut di Pusat Khidmat Dun Pujut di Miri pada Khamis. Sejumlah RM87,000 cek MRP Dun Pujut telah diagihkan kepada 21 pertubuhan bukan kerajaan NGO, antaranya seperti berikut. Seterusnya, cuaca baik telah membolehkan Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Miri menghantar bantuan makanan kepada mangsa banjir di beberapa penempatan terjejas di sepanjang Sungai Tinjar pada Khamis. Penghantaran bantuan makanan dilakukan dengan menggunakan bot ekspres ke beberapa kawasan penempatan, antaranya Rumah Francis Ubi, Kampung Long Jegan A, Tinjar sebanyak 861 bungkus, Rumah Atam Long Tisam, Tinjar sebanyak 147 bungkus dan Rumah Jalin Long Tisam, Tinjar sebanyak 27 bungkus. Turut membantu dalam penghantaran makanan ialah kaki tangan Pejabat Daerah Beluru, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Miri, anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Daerah Marudi, Bomba Sukarela, Majlis Daerah Marudi MDM dan Polis Diraja Malaysia PDRM Beluru. Sementara itu, di Long Lama, Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Miri turut menghantar bantuan makanan ke kawasan Telang Usan juga pada Khamis. Sebanyak 710 bungkus bantuan makanan diagihkan kepada 6 kawasan yang penduduknya terjejas akibat banjir. Antaranya Kampung Kayan Long Lama 507 bungkus, Long Kasih 56 bungkus, Sekolah Kebangsaan SK Long Miri 15 bungkus, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Long Lama 66 bungkus, SK Ubong Imang 24 bungkus dan SK Morek 42 bungkus. Laporan selanjutnya di Kuching, wanita adalah anugerah. Mereka bukan sahaja membina keluarga sakinah, malah turut segandingan memakmurkan negara.
Justru Kerajaan Persekutuan berhasrat untuk terus memperkasakan peranan wanita dengan memberi bantuan kepada golongan ini dalam bajet 2023 yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz pada 7 Oktober lepas. Hasil tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, rata-rata orang awam dan warga emas menyatakan rasa syukur dan gembira atas bantuan yang bakal dilaksanakan kelak. Menurut seorang suri rumah yang ingin dikenali sebagai Noraini Buang, bantuan tambahan Bantuan Keluarga Malaysia BKM sebanyak RM500 adalah cukup besar dan sangat bererti buat beliau untuk menampung perbelanjaan harian. Kami tu seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Jadi bantuan kerajaan sebanyak 500 bagi kami ya sungguh cukuplah bagi kami. Dan berarti bagi kami yang bekerja tu untuk melampung perbelanjaan harian tahun tu mendapat bantuan sebanyak 2,500 untuk isi rumah. Cukup melegakanlah. Bantuan tu akan digunakan untuk membeli keperluan keluarga kami sebab masa tu kos kehidupan sungguh tinggi. Dan semoga bajet yang dibentangkan tu dapat dilaksanakan kelak untuk rakyat semua. Seorang warga emas yang ingin dikenali sebagai Sarimah Samad pula berkata beliau amat bersyukur di atas bantuan bajet 2023 yang telah dibentangkan sebelum ini sedikit sebanyak dapat membantu beliau dalam kehidupan seharian. Kami berasa syukur Alhamdulillah dengan bantuan kerjaan dengan kami orang yang seperti kami tu warga emas. Si bekerja lagi, si cukup atau orang tu ada pun beri anak si sama, si dah banyak si yang pun tanggungan dan yang pun gi anak sekolah apa-apa anak. Jadi kami tu pencen sikit, si banyak. Mendapatlah syukur Alhamdulillah lah kerjaan beri dengan kami dengan bantuannya Alhamdulillah lah. Semoga bajet 2023 yang dibentang oleh kerajaan bersyukur Alhamdulillah dan semoga dipermudahkan semualah urusan kerajaan bantuannya insyaAllah amin. Manakala menurut seorang orang awam yang ingin dikenali sebagai Nur Batrisya, memberi fokus kepada membantu golongan wanita pada masa ini sememangnya amat bertepatan dengan keadaan ekonomi yang semakin mencabar. Memberi fokus kepada membantu golongan wanita pada masa itu sememangnya amat bertepatan dengan masa kini kerana kita tahu keadaan ekonomi sekarang memang agak mencabar. Jadi dengan tumpuan kerajaan membantu golongan wanita jelas membuktikan keprihatinan kerajaan bahawa setiap lapisan masyarakat dibantu di negara itu. Kita dapat tangga banyak inisiatif untuk memperkasakan golongan wanita yang dibentangkan dalam bajet 2023 tu, iaitu termasuk untuk ibu tunggal, suri rumah, mereka yang bekerjaya serta usahawan. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.